Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini kita akan masuk bab 2 iaitu perwakilan data. Untuk makluman semua, perwakilan data kita ada dua bahagian iaitu bahagian pertama, sistem nombor perduaan dan bahagian yang kedua, ukuran data. Jadi hari ini kita akan fokus pada bahagian pertama terlebih dahulu iaitu sistem nombor perduaan. Untuk pelajaran kali ini, kita akan cuba mencapai dua objektif iaitu yang pertama mengenal pasti nombor perduaan dan nombor perpuluhan. Dan yang kedua, menukar nombor perduaan kepada nombor perpuluhan. Jadi kita kenal dulu apa itu nombor perduaan dan nombor perpuluhan. Kita tengok dulu nombor perpuluhan sebab ini lebih dekat dengan kita. Nombor perpuluhan adalah nombor-nombor yang kita biasa guna seharian. Nombor yang kita biasa sebut sehari-hari. Contoh nombor 1, 2, 10, 450, 3 juta, 2000 dan sebagainya. Untuk nombor perpuluhan ini, ia juga dikenali sebagai sistem asas 10 dan digit-digit yang terkandung dalam nombor perpuluhan adalah antara digit sifar hingga digit 9 iaitu sifar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan 9. Baik, sebelum tu kita tengok dulu apa beza antara digit dan nombor. Untuk nombor, biasanya kita merujuk kepada suatu nombor itu secara keseluruhan. Sebut secara keseluruhan iaitu contoh 1, 56, 7850. Kita sebut nombor ini secara keseluruhannya. Tetapi untuk digit, kita sebut nombor satu per satu. Contoh, kita ada nombor 3780. Tetapi dalam nombor ini kita mempunyai 4 digit iaitu digit 3, digit 7, digit 8 dan digit sifar. Jadi saya harap kamu boleh bezakan apa itu digit dan nombor. Baik, ulang semula. Nombor perpuluhan adalah nombor yang kita biasa guna sehari-hari. Juga dikenali sebagai sistem asas 10 dan terdiri daripada digit sifar hingga digit 9 iaitu sifar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan 9. Sekarang kita tengok nombor perduaan pula. Nombor perduaan merupakan nombor-nombor yang difahami oleh komputer. Sebagai contohnya 1 sifar, 1 sifar, 1 1, sifar 1 1, 1 1, 1 1 dan sebagainya. Nombor perduaan ini juga dikenali sebagai nombor sistem asas 2. Dan untuk nombor perduaan, hanya 2 digit saja yang digunakan, iaitu digit sifar dan 1. Berbeza dengan nombor perpuluhan, kita ada digit sifar hingga 9. Tetapi untuk nombor perduaan, kita cuma ada digit sifar dan 1. Baik, sekarang kita lihat cara membaca atau mengira nombor-nombor perpuluhan dan nombor perduaan. Okey, seperti yang kita semua maklum, apabila kita nak mengira nombor perpuluhan, kita akan mulakan dari nombor sifar. Seterusnya 1, 2 sehingga 9. Okey. Seterusnya, selepas 9, kita akan tambah nilai tempat. Daripada sar, kita akan tambah ke nilai tempat puluh. Maka selepas nombor 9, kita ada nombor 10. 11, 12 hinggalah 19 dan 20, 21 sehingga 99. Apabila semua digit telah memenuhi semua nilai tempat puluh, maka selepas 99, nombor akan jadi 100. Awalnya kita ada nilai tempat sar. Selepas habis 9, kita akan naik ke nilai tempat puluh, 10, 11 dan seterusnya sehingga 99. Dan selepas semua tempat dipenuhi dengan digit, maka tiada lagi digit yang boleh ditambah selepas 99 kecuali kita menambah nilai tempatnya. Dari nilai tempat puluh, ia akan menjadi nilai tempat ratus. Jadi selepas 99 kita akan dapat 100, 101 dan seterusnya sehinggalah kita dapat 999. Semua digit telah memenuhi nilai tempat ratus, maka selepas 100 kita akan menambah nilai tempat yang baru iaitu selepas 999 kita akan dapat 1000 dan seterusnya. Konsep yang sama juga diaplikasikan dalam nombor perduaan.
Okey, kita lihat baris yang pertama. Nombor yang terlibat adalah 0 dan 1. Memandangkan untuk nombor perduaan, kita tidak boleh mengguna digit 2, 3 dan sebagainya. Maka selepas 0 dan 1, selepas 1 terutamanya, kita akan menambah nilai tempat. Selepas 1, nombor perduaan seterusnya menjadi 1 0. Kemudian 1 1. Okey, nilai tempat ini juga telah semua dipenuhi dengan digit. Maka tidak ada lagi digit yang boleh dimasukkan untuk memenuhi nilai tempat yang kedua ini. Atas sebab itu, selepas nombor 1 1, nombor perduaan yang seterusnya akan menjadi 1 0 0. Kemudian 1 0 1, 1 1 0 dan akhir sekali 1 1 1. Setelah semua digit memenuhi nilai tempat yang ketiga ini, maka tiada lagi digit yang boleh digunakan. Atas sebab itu, kita perlu menambah nilai tempat yang baru. Maka selepas nombor 111, nombor perduaan yang seterusnya akan menjadi 1 0 0 1. Perkara yang sama diulang sampai ke semua digit memenuhi nilai tempat yang diberi, iaitu 1 1 1 1. Dan setelah semua digit dipenuhi, maka selepas nombor 1 1 1 1, nombor perduaan seterusnya akan menjadi 1 0 0 0 0. Dan perkara ini berlarutan. Jadi saya harap kamu boleh bezakan dan boleh meneka atau menulis dan menyenaraikan nombor perpuluhan dan nombor perduaan mengikut tertib yang betul. Okey, sekarang kita akan masuk kepada menukarkan nombor perduaan kepada nombor perpuluhan. Jadi, sebelum kita menukar nombor perduaan kepada nombor perpuluhan, beberapa langkah atau perkara-perkara berikut perlu diketahui. Perkara pertama, kamu perlu tahu apakah nombor perduaan yang ingin ditukarkan. Kemudian, kita perlu tahu nilai tempat yang terlibat. Seterusnya, nilai digit. Dan akhir sekali, berdasarkan nilai digit yang kita perolehi, kita akan tukarkannya kepada nombor perpuluhan. Ingat, perkara pertama, nombor perduaan perlu diketahui, nilai tempat perlu tahu, nilai digit perlu tahu dan akhir sekali kita akan dapat nombor tersebut dalam bentuk nombor perpuluhan. Baik, kita akan tengok contoh bagaimana menukarkan nombor perduaan kepada nombor perpuluhan. Soalan pertama, tukarkan nombor perduaan 1 0 1 1 1 kepada nombor perpuluhan. Lebih mudah kalau kamu tuliskan dalam bentuk jadual seperti ini. Perkara pertama, seperti biasa, senaraikan nombor perduaan yang ditanya. Dalam soalan ini, nombor perduaan yang perlu ditukarkan adalah 1 0 1 1 1. Seterusnya, kita perlu tentukan nilai tempat. Nilai tempat akan bermula dari digit yang paling kanan. Okey, kita akan mulakan dengan nilai tempat 1. Paling kanan nilai tempatnya adalah 1. Seterusnya 2. Okey, bagaimana kita dapat 1? Memandangkan ini adalah nombor perduaan, maka kita akan menggunakan nombor asas 2. 2 dimulakan dengan 2 kuasa 0. Seterusnya 2 kuasa 1, 2 kuasa 2, 2 kuasa 3, 2 kuasa 4 dan sekiranya masih ada lagi digit di depan, kita akan tambah 2 kuasa 5, 6 dan seterusnya. Tetapi memandangkan kita cuma ada 5 digit yang terlibat, jadi bermula dari 2 kuasa 0 dan berakhir pada 2 kuasa 4. Okey, lihat di bahagian yang paling kanan terlebih dahulu. Sebarang nombor apabila mempunyai kuasa 0, nilainya adalah bersamaan dengan 1. 2 kuasa 0, 1. 3 kuasa 0, nilainya 1. 10 kuasa 0, nilainya juga 1. Dan untuk sebarang nombor yang mempunyai kuasa 1, nilainya adalah dirinya sendiri. 2 kuasa 1, nilainya adalah 2. 4 kuasa 1, nilainya adalah 4. 15 kuasa 1, nilainya adalah 15 juga. Okey, seterusnya 2 kuasa 2. 2 kuasa 2 bermaksud 2 darab 2, di mana nilai tempat yang kita akan dapat adalah 4. Kemudian 2 kuasa 3.
2 kuasa 3 bukan bermaksud 2 darab 3. Sebaliknya, 2 kuasa 3 bermaksud 2 darab 2 darab 2. Okey, iaitu nilainya bersamaan dengan 8. Dan akhir sekali 2 kuasa 4 yang bermaksud 2 darab 2 darab 2 darab 2 bersamaan dengan nilai tempat 16. Setelah selesai nilai tempat, kita akan menyenaraikan pula nilai digit. Nilai digit ini diambil daripada hasil darab, digit nombor perduaan dan nilai tempatnya. Jadi, dalam kes ini, nilai digit yang kita perolehi bermula dari nombor paling kanan atau digit paling kanan, 1 darab 1, 1 darab 2, 1 darab 4, sifar darab 8 dan 1 darab 16. Berdasarkan nilai digit yang kita telah perolehi, kita akan menambah semua nilai-nilai digit ini untuk mendapatkan nombor dalam nombor perpuluhan. Jadi kita akan senaraikan semula 1 darab 16 tambah 0 darab 8 tambah 1 darab 4 tambah 1 darab 2 tambah 1 darab 1 dan akhirnya kita dapat nilai 23. Jadi di sini 1 sifar 111 bersamaan dengan 23 dalam nombor perpuluhan. Baik, kita cuba lagi satu soalan. Tukarkan nombor perduaan 1 sifar sifar 1 kepada nombor perpuluhan. Seperti biasa, gunakan jadual, senaraikan digit yang terdapat pada nombor perduaan yang ditanya. 1 sifar sifar 1. Tentukan nilai tempatnya. Selalu ingat bermula dari digit yang paling kanan. 1, 2, 4, 8. Kemudian kita cari nilai digit iaitu hasil darab digit pada nombor perduaan dengan nilai tempatnya. Daripada nilai digit yang diperolehi, kita akan menambahkan setiap nilai tersebut untuk mendapatkan jawapan dalam bentuk nombor perpuluhan. Maka 1 sifar sifar 1 bersamaan dengan 9 dalam nombor perpuluhan. Sebagai rumusan, untuk pelajaran kali ini, kamu sepatutnya telah kenal pasti apa itu nombor perduaan, apa itu nombor perpuluhan dan juga ciri-cirinya. Seterusnya, kamu boleh menukarkan nombor perduaan tersebut kepada nombor perpuluhan. Jadi, untuk menguji tahap pemahaman kamu, kamu boleh cuba latihan berikut. Aktiviti berfikir 2.1, buku teks halaman 22, aktiviti berfikir 2.3, buku teks halaman 24 dan juga aktiviti cuba fikirkan dalam buku teks halaman 25. Selamat menjawab!